lebah kelulut bukanlah fenomena baru lagi di Malaysia. Kini, kita dapat melihat ramai daripada kalangan masyarakat Malaysia, sama ada tua atau muda, yang mencubakan diri mereka dalam bidang peternakan kelulut ini. Lebah kelulut adalah daripada kumpulan lebah trigona. Lebah kelulut ini tidak bersengat dan berbahaya kepada manusia. Dianggarkan hampir 500 spesies lebah kelulut yang terdapat di seluruh dunia dan terdapat 80 spesies di Malaysia. Namun, kurang daripada 10 spesies ini menghasilkan madu, manakala yang lainnya bertindak sebagai ejen perdebungaan. Terdapat dua jenis lebah kelulut yang sering diternak dan dikomersialkan, iaitu spesies utama dan Thoracica, kerana sifatnya yang mudah untuk diternak serta mengeluarkan madu lebah yang banyak. Taman Peternak Sekayu ini terletak di Kampung Sekayu, Kuala Berang, Terengganu. Lokasi ini sejauh 52 km dari Bandar Kuala Terengganu dan 16 km dari Bandar Kuala Berang. Peternakan lebah kelulut merupakan salah satu daya tarikan yang terdapat di Taman Pertanian ini. Bermulanya ternakan kelulut di Taman Pertanian Sekayu ini adalah cetusan daripada Jabatan Kerajaan Negeri Terengganu juga yang ingin menjadikan Negeri Terengganu sebagai hub madu kelulut di Malaysia ini. Jadi pada tahun 2014 telah dirasmikan Taman Pertanian Negeri Sekayu ini sebagai pusat ternakan lebah kelulut di Pantai Timur, iaitu merangkumi Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Jadi Taman Pertanian Sekayu ini telah dijadikan pusat, termasuklah juga untuk pusat-pusat sebagai tempat pembelajaran ternakan kelulut, kursus-kursus dan juga pihak-pihak badan-badan lain yang ingin membuat kursus di sini, kita pun juga akan menerima. Di sini terdapat pelbagai-bagai jenis lebah spesies kelulut di sini. Terdapat lebih 23 jenis spesies kelulut yang kita dapat di sini, dan saya cuma di sini maklumkan ada dua spesies yang sangat-sangat popular, iaitu spesies Thoracica dan juga yang keduanya Itama. Jadi spesies Thoracica dan juga Itama ni amat sesuai diternak di sini, di mana dia mudah untuk diperolehi lah daripada sekitar kampung dan juga di persekitaran hutan-hutan kita ni. Dan selain daripada dua spesies itu, kita terdapat juga di sini spesies-spesies hutan, iaitu spesies-spesies dipanggil kelulut kristal. Jadi dua jenis kelulut yang sangat-sangat sesuai diternak, di mana yang juga terdapat di sini, iaitu yang saya beritahu tadi, iaitu satu daripadanya adalah kelulut Thoracica. Jadi Thoracica ni adalah kelulut yang sangat-sangat friendly lah, ya. Dia tidak mengganggu kita walaupun kita menternak dia, walaupun kita menyeduk madu daripada sarangnya. Jadi kelulut Thoracica ni adalah sangat-sangat sesuai lah diternak, walaupun di sekitar rumah, perumahan ataupun di tempat-tempat awam, ya. Jadi ia tidak akan mengganggu manusia. Ya, yang keduanya spesies kelulut Itama. Ya. Spesies kelulut Itama adalah spesies yang sangat-sangat popular di semenanjung Malaysia ni lah, di mana peternak-peternak secara komersial telah menternaknya secara meluas. Kelulut spesies Itama ni yang paling popular lah. Kalau yang Thoracica tu memang kelulut yang agak rare dan kita agak susah untuk kita dapatkan. Cuma kelulut Thoracica ni yang saya cakap tadi, dia amat friendly dan juga yang masalahnya susah untuk kita dapatkan daripada pembekal-pembekal. Ia agak berkurangan lah berbanding dengan spesies Itama tadi. Dan juga hasil-hasil, kalau dari segi hasilnya memang tinggilah penghasilan madu Thoracica 2 hingga 3 kali ganda daripada Itama. Tapi oleh bagaimanapun, oleh kerana Thoracica ni agak susah untuk kita dapat, jadi kalau di tempat-tempat ternakan secara komersial tu mungkin dalam
20% sajalah Thoracea dan 80% lagi adalah Itama yang diternak. Dan Itama juga menghasilkan madu yang banyak walaupun tak banyak sebanyak Thoracea, tapi Itama ni adalah keluluk yang sangat rajin mencari madu-madu daripada pokok-pokok dan dibawa ke sarangnya, di mana kita boleh harvest madunya dalam masa 2 minggu sekali, dan kalau musim buah-buahan kita akan dapat pungut sehingga seminggu sekali ataupun 3-4 hari sekali daripada hive-nya. Taman Pertanian Sekayu ini juga terdapat pusat repositori kelulut Indo-Malaya yang pertama di Malaysia. Penubuhan pusat ini disebabkan adanya pelbagaian biodiversiti yang mana kaya dengan sumber nektar, polen, resin yang merupakan makanan asas kepada lebah kelulut ini. Lebah kelulut dia mencari makanan di sekitar kawasan lingkungan, kawasan dalam sekilo hingga boleh mencapai 5 kilo ataupun 8 kilo. Kebiasaannya dalam sekilo ke bawah biasa. Di sekitar kawasan sarang dia, di mana dia mencari makanan dari segi sumber nektar dan bibrik. Sumber nektar tu kita, kalau nama saintifiknya bila sumber nektar ni, kalau sebagai bahasa kampungnya lebih kepada sumber manisan di bunga-bunga. Dan sumber bunga-bunga yang berwarna kekuningan itu adalah sumber bibrik dia, adalah sumber makanan dia. Panggil bibrik. Di Taman Pertanian Sekayu ni, kita telah membina pusat repositori Indo-Malaya. Kita meletakkan keluluk sebanyak 23 spesies dan kebanyakannya spesies yang lebih banyak sini adalah spesies Itama, Thoracea, Melina ada, dan Fimbiata, Alicia dan banyak-banyak lagi. Dia kebanyakannya kita buat pengumpulan ni untuk disebabkan sumber makanan sini lebih banyak, dan seperti kita tanam air mata pengantin, pokok limau kasturi, pokok di sini pun kita ada pokok dusun-dusun durian, pokok pulasan. Apabila musim bunga dia akan memberi sumber makanan dan makanan untuk keluluk. Di samping itu kita ada sumber air itu sumber jadi itu sumber air terjun. Ia lebih memberi kepada peluluk mudah mencari sumber minuman dalam lingkungan dalam bulan 4 sehingga bulan 9. Tapi bulan 3 tu kalau cuaca yang mengizinkan panasnya, bulan 3 dah start boleh sedut dah madu. Jadi bulan 10 hingga bulan 3 adalah musim, kalau semenanjung ni musim tengkujuh. Jadi tidak digalakkan kita untuk menyedut madu. Ia akan menyebabkan keluluk ni sumber makanannya berkurang. Jadi keluluk tu mudah pupus. Di mana kita masih lagi mempunyai alam-alam sekitar yang masih asli lagi, di mana amat-amat sesuai sebagai environment untuk disediakan kepada kehidupan keluluk itu sendiri. Jadi kita di sini terdapat pelbagai-bagai jenis keluluk yang amat-amat sesuai, di mana kita terdapat bunga-bunga yang asli dan juga bunga-bunga tambahan yang kita tanam di sini. Di mana kita sejak 2014 kita telah menternak sebanyak 80 hive, dan semuanya masih lagi boleh sustain lagi lah, di mana kita oleh kerana kita mempunyai bahan-bahan mentah dan juga input-input yang diperlukan oleh lebah keluluk itu sendiri. Bagi menyeduk madu lebah keluluk dari sarangnya, peternak dari Taman Pertanian Sekayu ini menggunakan 2 kaedah, iaitu menggunakan picagari dan vacuum. Kita menggunakan pelbagai kaedah lah. Salah satu kaedah yang paling terbaru kita gunakan sistem menyeduk dengan menggunakan vacuum lah. Kita seduk dengan menggunakan sejenis alat yang menggunakan bateri, di mana kita perlu menyeduk daripada kantong-kantong keluluk itu sendiri lah. Di mana hasil yang kita perolehi pun akan terjamin bersih dan selamat untuk digunakan, dan boleh terus dibotolkan setelah dibuat penapisan. Pada pendapat saya, produk-produk yang kita hasilkan selama ini adalah mempunyai kualiti yang amat-amat tinggi lah, berbanding dengan
produk-produk yang dihasilkan secara komersial di kawasan-kawasan bandar lah ya. Sebab kita ni berada di kawasan pinggir-pinggir hutan. Jadi madu yang dihasilkan tu adalah daripada bunga-bungaan hutan dan juga bunga-bungaan pokok-pokok herba yang kita tanam di sini sekitar taman kita ni. Jadi oleh kerana itu madu yang kita hasilkan tu kita boleh menjamin lah madu yang lebih tinggi kualitinya dan lebih lebih tinggi khasiatnya lah ya. Pasti ramai daripada kita yang pernah merasai keenakan madu lebah kelulut ini. Namun, tidak ramai yang mengetahui akan khasiat dan keistimewaannya kepada manusia berbanding dengan madu lebah biasa. Berbeza dengan madu biasa, madu lebah kelulut ini sedikit masam dan berwarna cerah. Selain daripada menghasilkan madu, kelulut ini juga boleh menghasilkan dua produk lain iaitu propolis dan bee braid yang mana mempunyai nilai komersial yang tinggi di pasaran. Propolis terhasil daripada campuran resin atau getah tumbuhan yang dikumpulkan oleh kelulut serta campuran zat dan enzim daripada badannya yang mana ianya mempunyai khasiat yang tinggi. Manakala bee braid pula merupakan campuran debunga, madu dan air liur kelulut. Keistimewaan madu kelulut ni dia daripada lebah biasa, dia mempunyai lebih antioksidan dia, tinggi antioksidan dia. Disebabkan kelulut lebah kelulut ni dia seduk diseduk bunga yang sekecil-kecil bunga dan sebesar bunga. Dan selain itu dia boleh mencegah stroke, antibody, meningkatkan antibody badan, ketahanan. Sekarang ni kan musim Covid, dia meningkatkan vitamin C badan, dia ada kandungan vitamin C. Saya suka membeli produk kelulut Kecamatan Sekayu ni kerana dia adalah asli, kualiti dia asli, harga murah, banyak khasiat dia. Berbanding tempat lain, saya merajui lah kalau tempat lain. Kalau di sini memang satu-satu original lah. Dia kalau produk sini memang kuantiti dia bagus lah, yang original. Kalau tempat lain tu mungkin takut dicampur dengan air ke, gula ke. Di sini memang satu-satu herbal. Harga dia lebih murah berbanding di luar pasaran. Kalau di sini 1 kilo 180 hingga 200. Kalau kat luar mungkin harga 200. Kalau dulu pekat-pekat awal dulu pengusaha-pengusaha memang menebang hutan-hutan yang ada lah ya untuk mendapatkan satu hive kelulut tu. Mereka terpaksa menebang satu pokok daripada hutan sekitarnya. Sebab tu kalau untuk kaedah terkini kita membuat pembelahan lot-lot tu untuk menjadikan satu lot kelulut kepada 2 lot dan seterusnya. 5-6 lot boleh kita hasilkan daripada pembahagian lot tu. Sebab tu kita pun bila berlaku gitu, kita tidak perlu bergantung kepada hutan-hutan untuk perlu tebang hutan apa serba. Jadi kita pun telah dapat menyelamat alam sekitar jugalah. Kekangan yang dihadapi semasa ternak lebah ni dia banyak juga kekangan dia, sama ada dari segi cuaca sekarang, kalau musim hujan, musim terhujan, lulut terdedah kepada basah, sarang tu lembab. Jadi kita kena buat dia perlindungan, iaitu pasang atap. Dari segi serangan musuh, seperti contohnya serangan binatang buas. Di sini kita biasanya menghadapi serangan binatang buas, iaitu beruang dan monyet. Kita bina kelulut kita bina rumah dalam sangkar untuk mengelakkan daripada serangan tersebut. Selain itu juga dari segi kecurian, serangga perosak, contohnya kumbang pengorek batang, lalak, cicak dan lain-lain lagi. Okey, untuk memajukan lagi ternakan kelulut di negeri kita dan juga di negara kita ini, saya dengan hati yang terbuka lah, Taman Pertanian Sekayu ini sentiasa terbuka untuk menerima sesiapa sajalah yang ingin mempelajari kaedah-kaedah ternakan kelulut ya, secara basic ataupun second stage ataupun third stage. Kita insyaAllah kita akan memberi tunjuk ajar lah
kepada peserta-peserta ataupun belia-belia yang amat berminatlah untuk mengusahakan ternakan keluluk ni, di mana kita mempunyai pelbagai kemudahan di sini, termasuk lok-lok yang sedia ada dan juga asrama-asrama ya, dan serta tenaga pengajar daripada Jabatan Pertanian sendiri.